Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tajuk pembentaran dan Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Fatih Syazwani binti Abdul Razak. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk berkenaan dengan etika dalam penilaian program. Definisi etika. Apa itu etika? Etika menurut Dewan Bahasa dan Pustaka adalah prinsip moral atau nilai akhlak seperti adab sopan santun yang menjadi pegangan seorang individu atau sesuatu kumpulan. Okey, untuk apa itu penilaian program? Menurut Kirkpatrick penilaian adalah sains dan seni. Sebagai sains, penilaian merupakan pengetahuan yang tersusun dan terkandung dalam konsep teori, prinsip dan teknik-teknik. Sebagai suatu seni pula, ialah penilaian merupakan aplikasi pengetahuan yang tersusun kepada situasi sebenar dalam mendapatkan keputusan secara praktikal seperti yang diinginkan. Okey, untuk tujuan dan kegunaan penilaian program, tujuan penilaian adalah untuk penentuan matlamat dan objektif program. Kegunaan penilaian adalah asas pembuatan keputusan pembaikan sesuatu program. Okey, jenis-jenis penilaian terbahagi kepada dua, iaitu penilaian formatif, iaitu dilaksanakan secara berterusan bagi tujuan mengenal pasti kelemahan semasa proses pengajaran, manakala penilaian sumatif adalah penilaian di akhir kursus bertujuan untuk mendapatkan maklumat keberkesanan sesuatu program. Okey, pemilihan penilaian dalam atau 1-2. Okey, penilaian dalaman ni dah orang yang bekerja formatif adalah penilaian di akhir kursus bertujuan untuk mendapatkan maklumat keberkesanan sesuatu program. Okey, pemilihan penilaian dalam atau 1-2. Okey, penilaian dalaman ni dah orang yang bekerja di dalam institusi tersebut, iaitu biasanya bekerja di bahagian sumber manusia atau kawalan kualiti syarikat. Okey, dia punya kebaikan adalah rahsia organisasi dapat disimpan, kos rendah dan lebih mengenali budaya organisasi, manakala kelemahannya adalah bias dan kurang profesional. Manakala kos ada luar adalah seseorang di luar organisasi yang membuat penilaian secara kontrak untuk menjalankan penilaian. Okey, dia punya kebaikan dilaksanakan oleh konsultan luar. Ianya secara mendalam dan dapat melihat hasil dengan tepat, manakala kelemahannya adalah kos tinggi dan tidak. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tajuk pembentangan kumpulan kami adalah berkaitan dengan etika penilaian program. Seorang konsultan perlu mengikuti beberapa etika penilaian program. Yang pertama adalah kerahsiaan. Di sini, kerahsiaan maklumat atau data yang disimpan adalah rahsia atau bersifat peribadi yang tidak boleh diberitahu atau dikongsi dengan orang lain. Terdapat beberapa kategori maklumat sulit, antaranya maklumat kaki tangan, maklumat pengurusan, maklumat organisasi. Seorang konsultan akan mengetahui banyak perkara tentang organisasi berkenaan sepanjang beliau terlibat membantu organisasi dalam melakukan sesuatu penilaian program atau latihan. Justru itu, konsultan perlu mengamalkan nilai-nilai terbuka, jujur dan boleh dipercayai kerana ini akan mempengaruhi bagaimana maklumat organisasi itu akan diadaptasi atau digunakan. Seterusnya adalah etika memperkatakan benar. Di sini, seorang konsultan hendaklah menjalankan tugas dengan penuh ketulusan tanpa adanya kerahsiaan maklumat. Bersikap jujur kepada organisasi tanpa menyimpan sebarang maklumat yang disimpankan untuk mengelakkan bias di dalam melakukan penilaian program. Sekian, terima kasih. Tajuk pembentangan kita ialah etika penilaian program, dan integriti merupakan antara aspek yang penting dalam penilaian program. Apakah itu penilaian? Dan apakah itu integriti? Integriti membawa maksud kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan padu pada individu dan sesebuah organisasi. Isu integriti berkait rapat dengan isu etika dan nilai-nilai murni pekerja dan nilai-nilai seseorang dalam sesebuah organisasi. Keruntukan integriti akan menyebabkan perkara negatif seperti pecah amanah dan sebagainya. Setiap penilaian perlu memastikan peranan yang padu
ke arah pemupukan dan penghayatan tentang budaya integriti dalam pekerjaan. Penilaian yang berintegriti mempunyai sifat jati diri yang merangkumi keikhlasan, keterbukaan, ketulusan, amanah dan lain-lain, yang merupakan aspek penting dalam etika penilaian program. Perundingan secara jujur dengan klien dan pihak keberbentingan dan keselarasan di antara apa yang dikatakan oleh individu dan apa yang harus diutamakan oleh setiap penilai. Selain itu, integriti tercermin dalam perumusan dan pelaksanaan kod etika. Seorang penilai juga harus mencatat perubahan sesuatu projek sebagai bukti pengamalan integriti. Akhirnya, kita harus berganding bahu menyemarakkan budaya integriti demi memantapkan lagi profesionalisme dalam kalangan pekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya akan menyambung presentation daripada rakan-rakan saya yang lain. Sebelum kita mengetahui bagaimana penilaian holistik dan Islami, saya akan terangkan dulu pembangunan sumber manusia dalam Islam. Apa yang dikatakan pembangunan sumber manusia dalam Islam adalah pembangunan individu dan sumbangannya kepada masyarakat. Dalam Islam, ilmu dianggap sangat penting. So, untuk membangunkan seseorang individu, ilmu merupakan prasyarat kepada pembangunan sumber manusia. Okey, apakah komponen utama dalam piawai pembangunan sumber manusia? Okey, untuk mengetahuinya adalah nilai. Nilai merupakan komponen utama dalam piawai pembangunan sumber manusia. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada ke arah penilaian secara holistik dan Islamik. Okey, melalui kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, amalan badaniah dikira sebagai ibadah bila kefahaman ilmu berada di akal. Oleh itu, akal dan ibadah, gabungan akal dan ibadah sahaja tak cukup tanpa unsur kerohanian. Apa yang dianggap sebagai unsur kerohanian, ia mempunyai 5 unsur, dia mempunyai 4 unsur, iaitu akal, hati. Dianggap sebagai unsur kerohanian, ia mempunyai 5 unsur, dia mempunyai 4 unsur, iaitu akal, hati, nafsu dan roh. Gabungan kepada akal, ibadah dan kerohanian merupakan prestasi yang dianggap sebagai prestasi yang holistik. Okey, tapi dalam masa yang sama, pendekatan Islam juga tidak mengendahkan apa yang dikatakan oleh Stuart A. Dreyfus et al., di mana ia menitikberatkan pengetahuan iaitu knowledge, skill kemahiran dan attitude iaitu sikap. Knowledge merupakan apa yang seseorang individu cenderung untuk tahu. Skill pula adalah kemahiran, apa yang mereka boleh buat, dan attitude pula adalah sikap iaitu cenderung untuk apa dilakukan. Okey. Gabungan kepada ketiga-tiga ini, kefahaman akal, kemahiran fizikal dan kerohanian adalah sebuah penilaian ke arah penilaian secara holistik dan Islamik. So, kefahaman akal yang menggabungkan kepada ibadah dan unsur kerohanian serta kemahiran fizikal iaitu knowledge, skill dan ability dan attitude merupakan satu gabungan untuk kita menilai, kita melakukan penilaian secara holistik dan Islamik. So, secara kesimpulannya, penilaian amat penting untuk mengetahui matlamat dan objektif program dah tercapai ataupun belum. Selain itu, pihak pengurusan program juga berhak untuk membuat pemilihan sama ada ingin menggunakan konsultan dalaman ataupun luaran dalam melakukan penilaian program. Kemudian sebagai seorang konsultan, mereka perlulah mempunyai etika-etika seperti mampu menjaga kerahsiaan maklumat organisasi, jujur dan mampu mengatakan kebenaran,
dan mempunyai integriti. Integriti ni seperti apa yang telah tertulis di dalam Pelan Integriti Nasional. Di mana dalam Pelan Integriti Nasional ni ada menyatakan 5 faktor utama lah. Okey. Kemudian adalah semasa melakukan penilaian, politik organisasi perlulah diketepikan, di mana semasa penilaian dilakukan tanpa kita melihat kepada hierarki dalam organisasi. Di mana kita tak boleh lah kata kalau macam okey sebab dia bos, so kita kena menilai dia sikit-sikit je. Okay, benda tu tak boleh dilakukan supaya kita boleh mendapatkan satu penilaian yang telus. Okay, kemudian akhir sekali adalah ke arah penilaian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum saya meneruskan pembentangan saya memperkenalkan diri saya. Saya Fadilah binti Talib, bernombor matric number XL132 793 HARF 01. Okey. Pada kali ini tajuk bahagian pembentangan saya adalah berkenaan dengan isu politik organisasi dalam penilaian program. Okey, sebelum saya menerangkan lebih lanjut apakah isu-isu yang dikaitkan dalam politik organisasi dalam penilaian program ini. Okey, pertama izinkan saya menerangkan definisi apa itu politik. Okey, politik secara umumnya sesuatu yang berkait rapat dengan konsep kuasa, autoriti dan pengaruh, dan kebiasaannya politik dicemari dengan pelbagai aktiviti seperti berikut. Yang pertama, melibatkan aktiviti penindasan. Yang kedua, tingkah laku tidak sihat sebilangan individu. Yang ketiga, persaingan mengejar kuasa, pengaruh dan kedudukan. Nombor 4, berlakunya ketidakadilan, dan kebiasaannya juga politik ini berlaku dalam politik organisasi, dalam sesuatu organisasi itu sendirilah. Okey, apakah pula yang dimaksudkan dengan politik organisasi? Okey, politik organisasi ini biasanya timbul disebabkan oleh perubahan-perubahan dalam aspek tingkah laku di kalangan ahli dalam organisasi itu sendiri. Okey, perubahan tingkah laku ini berlaku secara langsung akan mencetuskan konflik yang berbentuk sama ada interpersonal dan interkelompok. Interpersonal ni lebih kepada individu, manakala interkelompok ni lebih kepada sekelompok. Okey. Seterusnya, secara teknikal, politik organisasi merupakan proses hubungan antara kuasa dan pengaruh yang mana membabitkan individu-individu dan kelompok-kelompok tertentu sama ada di peringkat dalaman organisasi itu sendiri ataupun luar persekitaran organisasi. Okey. Isu politik organisasi pertama yang saya hendak kupas dalam penilaian program adalah yang pertama, konflik organisasi semasa proses pelaksanaan penilaian program itu dilaksanakan. Okey, konflik komunikasi yang berlaku di antara penilai dan pelatih itu sendiri mempengaruhi pemakahan penilaian pelatih secara tidak langsung. Ini kerana apabila penilai menggunakan kuasa yang memang sedia ada yang dimiliki oleh beliau dengan memberikan markah yang rendah bagi memberi penilaian kepada pelatih, walaupun pelatih tersebut menunjukkan prestasi yang baik, tetapi memandangkan beliau sebagai pelatih mempunyai masalah komunikasi atau konflik komunikasi di antara pelatih dan penilai itu sendiri, secara tak langsung ia akan menjejaskan persepsi penilai itu sendiri kepada pelatih. Okey, sebagai contohlah, kita lihat dalam jabatan kesihatan seperti hospital. Contoh, seorang veteran ditugaskan untuk menilai jururawat pelatih, tetapi memandangkan beliau mempunyai masalah konflik komunikasi atau selisih faham di antara mereka berdua, secara tidak langsung veteran tersebut memberikan markah yang rendah kepada
pelatih tersebut. Okey, seterusnya isu yang kedua dalam politik organisasi adalah pengaruh elemen kemanusiaan itu sendiri. Okey, sebagaimana kita tahu, pengaruh manusia ni dia tak lari dengan rasa belas kasihan, pilih kasih kepada individu-individu tertentu, ataupun mudah rasa bersalah kepada perkara-perkara yang contoh-contoh lain atau perkara yang melibatkan emosi. Okey. Apabila pemakahan ini dipengaruhi oleh elemen kemanusiaan seperti emosi ini, secara tak langsung ia akan menyalahgunakan pemakahan itu. Seorang penilai akan memberikan markah berdasarkan emosi. Sebagai contoh, beri markah tinggi agak melepasi syarat bagi peserta walaupun peserta itu tidak menunjukkan prestasi yang baik, memandangkan dia rasa belas kasihan terhadap peserta tersebut atau pelatih tersebut supaya pelatih tersebut tidak gagal dan terpaksa mengulangi lagi latihan yang telah dihadiri. Okey. Walau bagaimanapun, kebanyakan kita lihat organisasi perkara sedemikian banyak berlaku memandangkan mungkin seorang penilai tu merasakan belas kasihan dan tidak mahu menggagalkan pelatih tersebut. Okey, seterusnya yang terakhir, isu yang saya bawakan mengenai isu politik organisasi dalam penilaian program ini adalah penilaian tidak dilaksanakan secara terperinci. Okey, apa yang kita lihat, setengah jabatan, saya ambil contoh juga dalam Kementerian Kesihatan ya. Apabila seorang jurulatih perawat, dia melaksanakan latihan di tempat kerja dan dalam masa yang sama seorang matron perlu menilai dan melaksanakan tugas-tugas mereka, tugas-tugas hakiki. Namun begitu, halangan-halangan seperti tugas yang banyak ataupun jadual yang ketat menghalang seorang penilai untuk memberikan markah yang lebih terperinci dan mendalam untuk pelatih. Okey, secara tak langsung kadang-kadang markah yang diberikan itu tidak secara menyeluruh dan menepati garis panduan yang telah ditetapkan dalam mereka bentuk penilaian yang telah ditetapkan. Okey, penilai biasanya memilih jalan mudah dengan memberikan markah dalam lingkungan pertengahan dan tidak secara terperinci, supaya dengan memilih markah jalan selamat, supaya seorang penilai itu tidak perlu disoal siasat dengan lebih lanjut sekiranya beliau memberikan markah terlalu rendah ataupun terlalu tinggi kepada pelatih. Dan sebagai contohnya lah, kita lihat lagi dalam sebuah organisasi, pelatih yang sedang menjalani latihan tidak melaksanakan SOP ataupun contohnya tidak mengikuti atau pakai pemakaian PPE dengan betul ataupun dengan tata cara yang betul, tetapi penilai tersebut juga memberikan markah yang baik semata-mata untuk memilih jalan selamat ini. Okey, sekian saja daripada saya yang membentangkan tentang isu politik organisasi dalam penilaian program. Sekian, terima kasih.